belanjawan untuk sektor peladangan dan komoditi bantu usaha keterjaminan makanan. Pelaksanaan gaji kehidupan wajar perlu kajian mendalam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Parlimen 2 Mac 2023 bersama saya Miza Yusni Muhammad. Tumpuan Belanjawan 2023 kepada sektor peladangan dan komoditi penting dalam meningkatkan keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Malah ia penting dalam usaha kerajaan memastikan keterjaminan makanan negara. Ahli Parlimen Kluang Wong Siew Kee mencadangkan kerajaan membangunkan hub teknologi pertanian di Kluang Johor. Jelas beliau Kluang adalah daerah pertanian dan mempunyai faktor semula jadi yang baik. Peningkatan penggunaan robotik dan kecerdasan buatan adalah amat penting sekiranya kita mahu mengurangkan kebergantungan kepada buruh asing, malah meningkatkan produktiviti dan juga penghasilan. Dalam Belanjawan 2023, Kerajaan Perpaduan telah memperuntukkan sejumlah 100 juta ringgit untuk sektor sekuriti makanan. Ini adalah satu inisiatif yang betul memandangkan keterjaminan makanan adalah isu yang amat penting sekarang. Pada masa yang sama, saya minta kerajaan turut ambil berat tentang perkembangan teknologi pertanian supaya kita boleh meningkatkan produktiviti makanan kita, supaya objektif keterjaminan makanan akan tercapai. Kita perlu menggalakkan pembangunan teknologi pertanian domestik, bukan sekadar import idea, pakat ataupun teknologi jentera dari luar negara. Kita mempunyai pakat, kita ada sumber manusia. Kita mampu melakukan satu lonjakan sekiranya kerajaan perpaduan ini mempunyai iltizam politik yang mencukupi. Beberapa isu berkait peneroka Felda menjadi tumpuan perbahasan Wakil Tampin Datuk Muhammad Isa dan menurutnya perkara berbangkit yang menjadi perdebatan dan kebimbangan peneroka pasca pembentangan Belanjawan 2023 itu memerlukan pencerahan oleh kerajaan. Beliau berkata antara isu tersebut ialah keputusan menghentikan pelaksanaan inisiatif penghapusan hutang peneroka. Katanya menerusi kenyataan media pengerusi Felda Sabtu lalu, pelaksanaan kali kedua inisiatif itu melibatkan 3.8 bilion ringgit tidak dapat diteruskan kerana memberi impak besar kepada aliran tunai. Dekat ini bermakna bahawa jumlah yang telah dipelakui oleh peneroka semasa menandatangani persetujuan peluasan hutang akan menjadi amount yang perlu dibayar semula. Apapun jawapannya nanti, saya masih berharap supaya kerajaan mempertimbangkan semula perkara ini agar dapat mewujudkan situasi menang-menang antara peneroka dan Felda. Datuk Muhammad Isam juga membangkitkan isu pembayaran hasil menerusi kaedah tanpa tunai dengan berharap Felda mempertimbangkan untuk memberi pilihan kepada peneroka sama ada inginkan pembaharuan atau kekal mengamalkan cara lama. Turut dibangkitkan masalah projek perumahan generasi baharu Felda yang terlalu lama untuk disiapkan hingga menjejaskan perancangan peneroka memiliki kediaman sendiri. Ahli Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir pula membawa cadangan rakyat agar kerajaan melaksanakan skim sewa untuk beli bagi membantu golongan B40 memiliki kediaman sendiri. Beliau turut mencadangkan agar infrastruktur serta kemudahan disediakan kepada penjaja dan juga peniaga kecil. Penghuni PPR amat mengharapkan kerajaan dapat melaksanakan skim sewa untuk beli. Saya mencadangkan agar Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dapat merealisasikan impian rakyat B40 memastikan mereka ini memiliki kediaman sendiri. Cadangan Perdana Menteri bagi pembangunan dan menaik taraf infrastruktur serta fasiliti penjajah
adalah amat disokong oleh semua pihak. Saya turut mencadangkan agar kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi bekerjasama dengan pihak kuasa tempatan PBT di seluruh negara agar mewujudkan lebih banyak kemudahan infrastruktur atau gerai perniagaan dengan kadar sewa rendah kepada penjajah dan peniaga kecil dalam usaha membantu golongan ini menikmati kemudahan perniagaan lebih baik dengan suasana kondusif. Mengambil kira peningkatan jumlah pelajar pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM, kerajaan disaran memperkukuhkan bidang tersebut di Sekolah Agama Rakyat dan Sekolah Agama Negeri. Dan sehubungan itu, Wakil Kuala Kedah Dr. Ahmad Fakhruddin Fakhrazi mahu Kementerian Pendidikan menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dan bahagian pendidikan negeri dapat direalisasikan di sekolah terbabit. Pengimplementasian pendidikan STEM dalam sistem pendidikan sekolah agama seiring dengan misi falsafah pendidikan negara dalam usaha membangunkan insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Oleh sebab itu, saya melihat selain pendidikan TVET tahfiz, pendidikan STEM kepada sekolah agama rakyat dan sekolah agama negeri ini perlu diberikan tumpuan oleh pihak kementerian. Kerajaan juga perlu mengatasi segera masalah prasarana sekolah bagi memastikan pembelajaran, minat dan peningkatan keupayaan potensi pelajar tidak terjejas. Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Dr. Muhammad Razzie Jidin memohon usaha mempertingkat ekonomi negara oleh Kerajaan Perpaduan diberi penjelasan lebih tepat dan beliau turut menyentuh soal pengurangan peruntukan subsidi kepada rakyat. Rancangan Malaysia ke-12 yang begitu komprehensif dan mengambil tempoh panjang untuk disiapkan oleh unit perancang ekonomi tidak sekalipun disebut dalam ucapan belanjawan 2023. Jadi, apakah sebenarnya kerangka asas pembangunan negara yang dijadikan panduan? Yang disebut adalah madani, sedangkan tidak ada sasaran keberhasilan dalam konteks ekonomi apabila kerajaan bercakap tentang konsep madani. Komponen utama lain perbelanjaan mengurus adalah subsidi. Namun pengurangan subsidi atau bantuan rakyat secara tidak cermat akan memberi kesan besar kepada rakyat, termasuklah kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Jika kita lihat jumlah yang diperuntukkan untuk subsidi dan bantuan rakyat bagi tahun 2023 adalah 64 bilion ringgit berbanding sekitar 80 bilion pada tahun 2022. Ini satu pengurangan yang amat signifikan. Minta kerajaan jelaskan komponen subsidi atau bantuan rakyat manakah yang akan dipotong pada tahun 2023 ini. Sesi perbahasan belanjawan 2023 peringkat dasar sedikit kecoh apabila Ahli Parlimen Kampar Chong Zemin mendakwa Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang berbohong berhubung statistik keluar mengundi pada PRU ke-15 lalu. Zemin berkata Ahli Parlimen Marang itu mengemukakan statistik palsu mengenai peratusan pengundi Islam keluar mengundi adalah 68% dan bukan Islam pula 98%. Dan ia berbeza dengan statistik oleh Bridget Wells yang merekodkan orang Melayu adalah paling tinggi keluar mengundi iaitu 79%. Dengan menaikkan cukai untuk golongan Kata-kata Zemin itu menarik perhatian Wakil Jasin Zulkifli Ismail yang bangun mencelah dengan membangkitkan mengenai peraturan Dewan 36/6 bahawa kenyataan Zemin itu membuat sakaan jahat dan mahu ia ditarik balik. Point of order muka surat 51 36 nombor 6. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa ahli-ahli yang lain. Jadi saya minta supaya kenyataan yang jahat ini ditarik balik. Mana kenyataan jahat? Itu apa yang diulangi oleh Marang? Mana kenyataan jahat? Kampar duduk. Sebut Marang beberapa kali
Wakil Pokok Sena Dato' Ahmad Yahya turut bangun mencelah dengan menekankan Zamin perlu menarik balik kenyataannya memandangkan sumber yang dikemukakan itu masih boleh dipertikai. Itu statistik yang salah. Maka sangkaan jahat mesti dielak daripada sangkaan jahat? Adakah Marang tak pernah ulang nyata itu? Kalau tidak, kita boleh tanya Marang, adakah dia pernah ulang nyata itu? Saya tak benarkan kamu berdiri. Kekecohan seketika itu akhirnya ditenangkan apabila timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Ramli Muhammad Noor meminta Ahli Parlimen Jasin membuat usul secara bertulis kepada Speaker untuk dibuat keputusan. Ya, itu memang. Dan tahun ini kita mulakan projek raksasa, bukan projek besar mega, tetapi membaiki 400 klinik daif dan 380 sekolah daif. Semua sekolah daif dikenal pasti oleh Kementerian Pendidikan, 400 klinik daif oleh Kementerian Kesihatan, dan kita siapkan dana tambahan 1.2 bilion ringgit untuk maksud ini. Dan kita akan berikan beberapa kelonggaran tentang had sebut harga perolehan kerja pembaikan, walaupun ada proses tender tapi dipercepatkan supaya kita boleh jangka siap sekolah-sekolah ini diduduki oleh anak-anak kita sebelum akhir tahun. Bertemu kembali. Penetapan harga capaian standard mandatori MSAP lebih rendah tahun ini berbanding pelaksanaan sebelum ini dan ia melibatkan jalur lebar berkelajuan tinggi HSBB bernilai RM254.64 sebulan untuk kelajuan 100 Mbps berbanding RM515 pada 2022. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memberitahu selain mengurangkan kos kepada pengguna, MSAP turut menyediakan kemudahan serta perkhidmatan pada kelajuan lebih tinggi. Melalui MSAP baru yang mula berkuat kuasa 1 Mac 2023, harga capaian maksimum telah ditetapkan bagi 14 kemudahan dan perkhidmatan yang disenaraikan untuk tempoh sehingga 2025. Dengan pelaksanaan MSAP baru tersebut, pemberi perkhidmatan capaian perlu menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang disenaraikan dengan harga maksimum baru kepada penerima perkhidmatan capaian seperti mana yang ditetapkan oleh SKMM. Bermula semalam, 14 kemudahan dan perkhidmatan melaksanakan MSAP. Jawapan merujuk pertanyaan Ahli Parlimen Kota Melaka yang ingin tahu mengenai pelaksanaan MSAP serta kesannya terhadap sektor telekomunikasi dan pengguna. Amalan lantikan Naib Chancellor oleh Menteri seperti mana prosedur serta Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan diteruskan. Keputusan itu berikutan AUKU yang tidak dimansuhkan. Saya beri jaminan apa-apa kelemahan yang ada dalam AUKU kita boleh pertimbangkan untuk kita meminda. Dan antara perkara yang telah kita dan sedang pertimbang untuk lakukan ialah meminda soal pelajar-pelajar, persatuan pelajar untuk menguruskan sendiri akaun kewangannya. Jadi itu dalam proses dan insya-Allah kita cuba bawa dalam penggal parlimen yang akan datang. Menjawab soalan yang dikemukakan Ahli Parlimen Mersing Muhammad Islahuddin Abbas, Menteri turut memaklumkan pelbagai pindaan telah dilakukan termasuk mencakupi aktiviti pelajar dan urus takbir universiti. Justeru KPT memberi kebebasan kepada pelajar-pelajar universiti untuk menyertai mana-mana parti politik termasuk bertanding dalam pilihan raya.
Kerajaan meneliti cadangan Bank Negara berhubung pelaksanaan gaji kehidupan wajar di negara ini. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata, laporan tahunan 2017 BNM menyarankan agar gaji kehidupan wajar individu bujang dewasa yang menetap di bandar adalah RM2,700, manakala pasangan tanpa anak adalah RM4,500 dan pasangan dengan 2 anak adalah RM6,500. Justru model gaji progresif memerlukan kajian yang lebih mendalam selaras situasi ekonomi serta pemburuan semasa di Malaysia. Beliau turut memaklumkan pelaksanaan gaji progresif dan gaji minimum mempunyai objektif yang sama, iaitu memberi perlindungan kepada pekerja yang menerima gaji terendah. Setakat Disember lepas, Jabatan Tenaga Kerja telah mengeluarkan 2,448 syur pematuhan pelanggaran Perintah Gaji Minimum PGM. Ia hasil pemeriksaan daripada 17,565 terhadap majikan di Semenanjung. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian telah menerima sejumlah 23 rayuan daripada majikan pelbagai sektor dan terdapat juga organisasi seperti Persatuan Industri Keselamatan Malaysia, Gabungan Persatuan Pendidikan Islam Malaysia dan Koperasi Pegawai-Pegawai Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia yang turut mengemukakan rayuan penangguhan pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2022 ini. Jawapan merujuk pertanyaan Ahli Parlimen Gopeng Dr. Lee Boon Chye berhubung penguatkuasaan dan pemantauan bagi pelanggaran PGM 2022. 194,793 pendatang asing tanpa izin parti telah berdaftar di bawah program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 dan ia melibatkan 17,053 majikan sehingga 27 Februari lepas. Untuk makluman yang berhormat, permohonan yang kita terima melalui program ini sebanyak 55% daripada sektor pembinaan, 28% sektor perkhidmatan, 6% perkilangan, 6% sektor pertanian dan 5% sektor peladangan. Lain-lain sektor belum lagi kita menerima permohonan. Terima kasih. Terima kasih. Menerusinya, kerajaan telah menjana lebih RM714 juta kutipan hasil tahun lepas. Ia melalui bayaran fee rekalibrasi, levy, PAS, visa dan proses daripada pendaftaran 418,649 parti. Kerajaan juga bersetuju melanjutkan pelaksanaannya sehingga hujung tahun bagi menyokong keperluan semasa industri. Pelaksanaan RTK 2.0 turut dibuka untuk semua sektor penggajian pekerja asing. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Jeli Zahari Kecik. Pembentukan Lembaga Alam Sekitar di bawah rancangan Malaysia ke-12 sedang dikaji dalam usaha menambah baik pelaksanaan penilaian kesan alam sekitar EIA. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, pembentukan itu juga memberi fokus kepada penyelesaian serta cadangan berhubung isu kelompongan EIA khusus bagi projek yang melibatkan kawasan sensitif dan berisiko tinggi. Dasar itu, ya, memang ini antara perkara yang harus diambil maklum oleh pihak kerajaan di dalam kita mengkaji semula hala tuju termasuk pembentukan Lembaga Alam Sekitar ataupun Environmental Board di bawah RMK ke-12 untuk memastikan kita dapat dengan izin catch up with the times. Ya, sebab lebih banyak projek yang memerlukan kajian alam sekitar pada hari ini dan kita juga nak mengelak pihak penggerak-penggerak projek ini memecahkan projek tersebut untuk keluar daripada skop untuk diadakan EIA sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Tambahnya, buat masa ini, firma perunding profesional diwajibkan berdaftar di bawah Jabatan Alam Sekitar yang tertakluk di bawah syarat-syarat piawaian ditetapkan. Jawapan berdasarkan pertanyaan Wakil Bayan Baru Sim Zezing.
Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dijangka menerima 12 ekor anjing pengesan pada 2025 bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata perolehan di bawah rancangan Malaysia ke-12 adalah bagi penggantian dan anjing pengesan baharu berkenaan akan dilatih sepenuhnya sebelum diserahkan kepada JBPM. Pihak kementerian ingin menegaskan bahawa tahap kesihatan anjing ini sentiasa dipantau dan pemeriksaan kesihatan tahunan akan dilaksanakan bagi mematuhi perkara Perintah Tetap Ketua Pengarah JBPM bilangan 2 tahun 2001. Anjing ini akan menjalani pemeriksaan kesihatan, rawatan gigi, scaling dan juga diberi suntikan vaksin yang dicadangkan oleh doktor veterina setiap tahun. Setelah usia anjing melebihi 10 tahun, anjing tersebut akan menjalani proses imbasan X-ray, pemeriksaan pinggul atau pinggang, jantung dan lain-lain meliputi pemeriksaan darah, sel darah dan keadaan buah pinggang. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok. Inisiatif Pembiayaan Perumahan Malaysia iBiaya yang menawarkan skim jaminan kredit perumahan SJKP antara inisiatif meningkatkan pemilikan perumahan terutama melibatkan golongan yang tidak mempunyai pendapatan tetap dan tidak terkecuali inisiatif program pemilikan kediaman Hope mengecualikan duti stem pinjaman bagi pembelian rumah pertama. Menerusinya, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan terus positif untuk melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membolehkan rakyat mendapat akses perumahan yang berkualiti dan mampu milik. Akan melaksanakan pemetaan indeks rumah mampu milik berdasarkan pendapatan median mengikut negeri dan daerah. Dan yang ketiga, menggalakkan pemaju untuk melaksanakan kajian keboleh-laksanaan atau feasibility study sebelum sesuatu pemajuan dilaksanakan bagi memastikan rumah yang dibina adalah berdasarkan kemampuan rakyat, seterusnya mengelakkan rumah tersebut tidak terjual. Beliau menjawab soalan yang dikemukakan Ahli Parlimen Batu Pahat On Abu Bakar. Kementerian Kesihatan telah dan akan melaksanakan beberapa tindakan susulan aduan larangan merokok dan setiap aduan yang diterima diverifikasi bahagian kawalan penyakit KKM dan disalurkan ke lapangan untuk tindakan penguatkuasaan. Penyelarasan mekanisme maklum balas tindakan kepada pengadu khususnya bagi lokasi hotspot akan ditambah baik sesi libat urus dengan persatuan-persatuan pengusaha tempat makan bagi memastikan kepatuhan mereka terhadap larangan merokok ini. Dan ketiga, advokasi dan pendidikan kesihatan berkaitan dengan larangan merokok khususnya di tempat makan akan terus dipergiatkan bagi memastikan orang ramai mematuhi peraturan ini. Terdahulu ketika menjawab soalan asal Wakil Kuala Nerus, Datuk Dr. Alias Razak, beliau berkata susulan pewartaan larangan merokok di tempat makan di bawah Peraturan 11/1/D Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 Pindaan 2018, KKM telah memulakan talian aduan bermula Januari 2019. Sepanjang tempoh 2022, KKM telah menerima 7,291 aduan membabitkan 5,030 premis tempat makan dengan 1,233 premis dengan aduan berulang. Timbalan Menteri Kesihatan turut memaklumkan kepengetahuan Dewan 77% kes baharu HIV yang dilaporkan setiap tahun melibatkan golongan muda berusia 20 hingga 39 tahun dan lebih 90% daripada angka itu adalah lelaki. Pelaksanaan projek rintis penggunaan ubat pre-exposure prophylaxis PrEP walaupun bersifat sementara tetapi membantu mengurangkan kadar jangkitan. Saya merasakan pendekatan PrEP ini dapat mengurangkan kadar jangkitan dan juga kebimbangan kita pada usia-usia yang seawal 18 tahun sudah mendapati HIV. Itu tidak mencukupi dengan langkah abstinence saja, tetapi saya menggalakkan sekiranya ada idea-idea dan juga program ini adalah merupakan program rintis di 18 buah klinik kesihatan
di bawah KKM, dan juga peruntukan ini adalah datang daripada Malaysia Aid Council. Saya merasakan sokongan terhadap program ini kita boleh duduk berbincang dan melihat apakah keperluan dan yes and no berkenaan tentang pemberian PREP ini untuk masyarakat di Malaysia. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Langat Dr. Ahmad Yunus Hairi mengenai risiko pelaksanaan projek PREP. Setakat tahun lepas, 69,589 pesakit HIV manakala 3,177 kes baharu direkodkan. Kementerian Kesihatan sedia memastikan 90% liputan vaksinasi HPV kepada kanak-kanak perempuan sebelum usia 15 tahun. Sasaran itu antara objektif pelan tindakan ke arah penghapusan kanser cervix di Malaysia 2021-2030. Mewakili Kementerian Kesihatan pada waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan beberapa pencapaian KKM sehingga kini menerusi pelan tindakan berkenaan. Pertama, pembentukan jawatankuasa pemandu program eliminasi kanser cervix kebangsaan yang bertindak sebagai penasihat bagi menetapkan hala tuju program penghapusan kanser cervix kebangsaan serta meluluskan keputusan dasar yang berkaitan dengan program yang dijalankan. Kedua, peningkatan tahap literasi kesihatan rakyat berkenaan kepentingan saringan kanser cervix merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan liputan saringan yang boleh dicapai melalui pembangunan pelan komunikasi strategik. Ketiga, memastikan wanita mendapat akses kepada ujian HPV melalui peluasan ujian saringan HPV ke semua negeri. KKM ketika ini turut mengekalkan polisi suntikan kepada kanak-kanak perempuan yang berusia 13 tahun. Bagi wanita dewasa pula, pencegahan kanser cervix dilakukan melalui saringan pap smear atau ujian saringan HPV. Pertanyaan mengenainya dikemukakan Wakil Bukit Bendera Sharlina Abdul Rashid yang ingin tahu mengenai prestasi program pencegahan kanser cervix. Saya beri aku janji untuk 6% kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal termasuk P-hailing dan berdasarkan peratusan itu, Kementerian Pengangkutan memberi tumpuan kepada program kesedaran keselamatan dan advokasi berfokus untuk pengguna jalan raya safer. Program berkenaan bakal dilaksanakan JPJ dengan kerjasama Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS. Di sepanjang tahun 2020 hingga 2022, sebanyak 853 program advokasi khas untuk penunggang motosikal termasuklah advokasi untuk P-hailing telah dilaksanakan. Untuk tahun 2023 pula, JPJ akan merangka untuk melaksanakan lebih 80 program meliputi pelbagai skop kempen keselamatan jalan raya di seluruh negara. Kementerian menyedari tentang apa yang berlaku tentang P-hailers ini. Kementerian senantiasa memberi perhatian serius terhadap kemalangan di kalangan pengedar ini. Dan apabila PKP sudah berlalu pun, P-hailers are still there sampai hari ini. Ya. JPJ telah mengadakan engagement dengan syarikat-syarikat P-hailing sebanyak 31 kali pada tahun 2022, tahun lepas. Ya, dan telah merancang untuk mengadakan kempen bersama Perkeso lagi untuk penunggang P-hailing baharu di Ibu Pejabat Foodpanda dan GrabFood pada tahun ini, insya-Allah. Ini adalah program-program usaha yang kita buat. Beliau menjawab soalan yang dikemukakan Ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.